Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Kaimal tahun 3 bersama Cikgu Hanan. Jadi pada hari ini kita masih lagi mempelajari unit 6 iaitu kod braille bahasa Melayu. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita menyanyi bersama Didi dan kawan-kawan. Jom! A, B, C. Nana, apa huruf selepas C ya? Selepas C? A, B, C, Saya pandai ABC. Kawan-kawan, jom kita nyanyi lagu ABC. Jom! Hurrah, hooray! Sama-sama. Seronoknya. Jom. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Kita pandai ABC. Mari nyanyi sekali. Yeay! Cikgu rasa dah lama betul cikgu tak nyanyi lagu tadi. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kod braille bahasa Melayu iaitu turutan vokal konsonan A, am, en dan in. A, am, en dan in. Jadi kita akan mempelajari 4 vokal konsonan hari ini. Untuk itu murid-murid juga boleh merujuk buku teks Kaimal tahun 3 pada muka surat 52 dan 53. Tapi, apa itu vokal dan konsonan? Murid-murid pernah dengar tentang vokal dan konsonan? Vokal ialah huruf A, E, I, O dan U. Manakala konsonan ialah huruf selain huruf vokal tadi iaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y dan Z. Yang banyak-banyak itu merupakan huruf konsonan. Huruf vokal dan konsonan ini juga dikenali sebagai bunyi-bunyi bahasa. Jadi itulah dia vokal dan konsonan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan masuk pada tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu turutan vokal konsonan. Di mana turutan ini merupakan suku kata yang terdiri daripada turutan vokal konsonan dalam sesuatu perkataan ataupun dalam satu perkataan tertentu. Di mana kita akan mempelajari 4 turutan vokal konsonan pada hari ini iaitu ah, am, en dan in. Kenapa cikgu cakap ia merupakan turutan vokal dan konsonan? Kerana contohnya ah. A merupakan huruf vokal dan ah merupakan huruf konsonan. Jadilah turutan vokal dan konsonan. Tambah pula ah, am, en dan in ini tidak perlu dieja satu persatu dalam kod braille bahasa Melayu. Tetapi turutan vokal ini boleh menggunakan singkatannya sendiri. Untuk itu, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, suku kata yang terdiri daripada turutan vokal konsonan ah dan am. Kedua-dua suku kata ini merupakan singkatan atas.
Sikatan AH bertitik 1, 2, 4 dan 6. 1, 2, 4 dan 6. Manakala sikatan AM bertitik 2, 3, 4 dan 6. 2, 3, 4 dan 6. Nota tambahan untuk turutan vokal konsonan bagi AH dan AM ialah jika bersendirian, AH digunakan sebagai tanda kata bagi ahli, manakala AM digunakan sebagai tanda kata bagi am. Jelas murid-murid? Hal ini bermaksud jika dalam sesuatu perkataan ataupun dalam sesuatu ayat terdapat perkataan ahli. Jadi murid-murid boleh terus menggunakan sikatan AH bagi perkataan ahli tersebut tanpa perlu mengeja ahli tersebut satu persatu. Jelas murid-murid? Nota yang kedua, sikatan ini tidak boleh digunakan sebagai perkataan seperti bahu, samun dan lain-lain. Untuk itu, nak tahu kenapa? Jom kita tengok peraturannya. Peraturan bagi turutan vokal konsonan ini ialah AH dan AM boleh digunakan sebagai suku kata penuh atau sebahagian daripada suku kata di mana-mana sahaja dalam perkataan, sama ada di belakang atau di tengah. Jadi jom kita tengok contoh perkataan. Petah, perpecahan, ubah, sambungan, mendiami, dan bandar kapal. Itulah dia contoh-contoh turutan konsonan AH dan AM dalam perkataan. Yang seterusnya ialah suku kata yang terdiri daripada turutan vokal konsonan N dan IN, di mana kedua-dua suku kata ini ialah sikatan bawah. Jadi jom kita tengok singkatannya. Singkatan bagi N, IN bertitik 2 dan 6. 2 dan 6. Manakala singkatan bagi IN, IN bertitik 3 dan 5. 3 dan 5. Ingat tu murid-murid, jangan tertukar. Nota tambahan bagi turutan vokal konsonan N dan IN ini ialah suku kata seperti men, MEN, pen, PEN atau sen, SEN hendaklah diberikan dengan menggunakan singkatan me, pe, se dan diikuti dengan huruf N sebagai tambahan bagi suku kata men, pen dan sen. Jelas murid-murid? Hal ini bermaksud untuk suku kata men, pen dan sen, murid-murid boleh menggunakan singkatan me, pe dan se. Contohnya senduk. Yang kedua, singkatan ini tidak boleh digunakan bagi perkataan seperti tenat, benar, bina, minum, hina dan minyak kerana dipisahkan oleh suku kata. Untuk memahami nota tambahan tersebut, jom kita tengok peraturan bagi turutan vokal konsonan N dan IN. Jom. Jadi murid-murid, peraturan bagi turutan vokal konsonan N dan IN ialah ianya boleh digunakan sebagai suku kata penuh atau sebahagian suku kata di mana-mana sahaja dalam perkataan, sama ada di depan, di tengah atau di belakang, sama macam turutan vokal konsonan AH dan AM tadi. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok contoh perkataan bagi N dan IN. Contohnya, encik, N berada di depan, tentu, N berada di tengah sebagai suku kata separuh, enjing, N berada di bahagian hadapan,
dan in berada di bahagian belakang dalam satu perkataan. Dan yang terakhir adalah intellect, di mana in berada di bahagian hadapan dan suku kata penuh. Jadi itulah dia peraturan bagi and dan in. Jelas murid-murid? Kalau jelas, bagus. Aktiviti yang terakhir pada hari ini ialah aktiviti latihan murid, di mana murid dihendaki memberikan satu contoh perkataan yang mempunyai suku kata turutan vokal konsonan am, and dan in. Dalam bahasa mudahnya, murid perlu memberikan satu contoh perkataan bagi setiap turutan vokal konsonan am, and dan in. Cikgu cuma nak satu sahaja contoh perkataan. Mudah saja kan? Jadi untuk itu, jangan lupa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan dan hantarkan kepada cikgu untuk disemak. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Untuk rumusannya, jom imbas kembali. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari 4 turutan vokal konsonan yang terdapat dalam kod berbahasa Melayu. Selain itu, murid-murid juga mempelajari nota tambahan bagi setiap 4 turutan tersebut serta peraturan-peraturannya dan contoh-contohnya. Jadi, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami topik pembelajaran pada hari ini dan cikgu juga berharap agar murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Jika terdapat sebarang kekeliruan, murid-murid boleh bertanyakan kepada cikgu untuk mendapatkan kepastian. Untuk itu, pembelajaran kita telah pun berakhir. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye.